Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita sambung insya-Allah kitab Sirah Nabawiyah ya pada muka surat yang ke-84 dengan tajuk pembatalan perjanjian. Ya, pembatalan perjanjian. Dalam sirah ya kita ada dua bentuk perjanjian ya. Yang pertama ialah perjanjian taat setia. Ya, perjanjian taat setia ni maknanya di antara Nabi dengan orang-orang beriman, dengan orang Islam. Ya, sama ada orang Islam yang datang daripada Mekah sendiri ataupun Madinah. Ya, yang kita panggil bai'ah. Yang kedua kita ada perjanjian damai. Ya, perjanjian damai ni ialah perjanjian antara dua pihak yang berkonflik. Ya, two conflicting parties. Orang Islam dengan orang kafir sebagai contoh. Kita ada perjanjian damai ya, dalam bahasa Arab kita panggil suluh. Ya, sad lam ha suluh. Jadi contoh ialah suluh al-Hudaibiyah. Suluh Hudaibiyah ya. Jadi suluh Hudaibiyah tu antara pihak kafir Quraisy ya, musyrikin dan juga Nabi. Kemudian kita ada banyak bai'ah ya. Bai'ah tu antara orang-orang Islam yang datang dari Madinah antaranya dengan Nabi. Bai'atul Aqabah antara yang terkenal ya. Tetapi kata para ulama sirah ya, bai'ah dan suluh ini dia berlaku setelah orang Islam mempunyai kerajaan. Dia ada apa kita panggil ya, dia ada dah ada authority ya, sudah dianggap sebagai sebuah negara ya, sebuah institusi apa kita panggil ya, kenegaraan tu dah ada. Tetapi yang disebut sebagai perjanjian masa Nabi di Mekah ya, itu hanya perjanjian bukan bai'ah, dan dia tidak dianggap sebagai perjanjian damai, bukan ya. Jadi istilah perjanjian masih digunakan ya, tapi hanya secara umum, kerana pada waktu tersebut Nabi dan para sahabat belum lagi mempunyai negara. Nabi masih duduk di bawah pemerintahan orang-orang kafir Quraisy di Mekah ya. 5 orang daripada pembesar Quraisy telah berusaha menuntut pembatalan ya. Maknanya ni di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan pemimpin mereka, VIP mereka, sudah timbul rasa tak puas hati. Mereka rasa ada sesuatu yang tidak betul ya, yang sedang berlaku dalam masyarakat mereka. Jadi mereka kita panggil bersepakat ya untuk menuntut supaya perjanjian apa kita panggil ya, yang mereka telah buat sebelum ini dibatalkan ya, kerana mereka anggap perjanjian itu zalim. Siapakah mereka itu? Di sini disebut Hisham bin Amru bin Rabi'ah ya, bin Al-Haris ya, Al-Amiri. Antaranya ialah Hisham bin Amru ya, bukan Amru bin Hisham ya. Kalau Amru bin Hisham itu Abu Jahal ya, ini Hisham bin Amru bin Rabi'ah ya. Ini nama-nama yang biasa. Nama Hisham, nama Amru ya, nama Rabi'ah ni nama-nama orang Arab yang biasa ni ya. Memang nama-nama ni selalu ada pada anak ataupun cucu mereka, pada ayah datuk mereka, biasa ya. Dia adalah orang yang paling lantang memperjuangkan pembatalan tersebut. Dia yang vokal lah ya, minta supaya dibatalkan perjanjian ni. Antaranya yang lain ialah Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ya. Jadi Makhzumi ni kita tahu ni daripada apa, Bani Makhzum ni daripada kabilah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ya, apa ni, Abu Jahal, mereka punya ancestor dia adalah Makhzumi. Jadi keluarga mereka ataupun kabilah mereka dipanggil Bani Makhzum ya. Termasuklah isteri Nabi, yakni apa kita panggil ya, antaranya ialah Hindun ataupun Ummu Salamah. Ummu Salamah daripada Bani Makhzum, Khalid bin Al-Walid daripada Bani Makhzum, Abu Jahal daripada Bani Makhzum ya. Jadi oleh kerana Bani Makhzum ni juga salah satu daripada kabilah Quraisy yang dimuliakan, mempunyai kedudukan yang tinggi ya, sebab banyak daripada ataupun ramai daripada pemimpin tentera ya pada zaman Nabi tu ya, sebahagian mereka terdiri daripada Bani Makhzum ya. Antaranya bapa Khalid, kita kata Khalid bin Al-Walid, yakni Al-Walid bin Al-Walid ya. Al-Walid tu sendiri, Al-Walid bin Al-Mughirah tu memang pemimpin tentera Quraisy. Abu Jahal tu sendiri ya. Nanti kita kata setelah menerima Islam, anak Abu Jahal, yakni Ikrimah bin Abi Jahal, salah seorang daripada kita kata sayap kanan atau sayap kiri tentera Islam, Khalid bin Al-Walid ya. Juga salah satu lagi daripada Bani Makhzum ni ialah Abu Salamah, yakni suami kepada Ummu Salamah, bekas suami dia yang nanti cedera parah ya dalam perang Uhud
kemudian dirawat sembuh, kemudian luka balik dan akhirnya bawa kepada kematian dia. Juga daripada Bani Makhzum, ya. Jadi sepupu Rasulullah, yakni anak, ya, anak Atikah. Anak Atikah, ya, yakni Al-Mut'im bin kemudian Al-Mut'im, ya, bin Adi, Mut'im bin Adi. Ya, bukan Mut'am, ya, kena betulkan. Mut'im. Ya, kalau Mut'am yang diberi makan. Kalau Mut'im yang memberi makan. Orang yang suka bagi makan. Ya, orang yang selalu memberi makan pada fakir miskin, kepada orang susah, ya, orang yang terlantar dalam perjalanan, itu kita panggil Mut'im. Ya, daripada Bani Naufal. Ya. Kemudian siapa lagi? Abi Bakhtari bin Hisham Al-Asadi daripada Bani Asad. Bani Asad adalah kabilah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, kemudian Zam'ah bin Al-Aswad Al-Asadi, ya, juga daripada Bani Asad. Jadi mereka ni lah, ya, kalau kita boleh sebut antaranya Hisham bin Amru tadi yang pertama, yang ni adalah Zuhair. Ya, Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, sepupu Rasulullah. Yang ni anak Atikah, ya. Kemudian Al-Mut'im bin Adi, Abul Bukhtari, ya, ataupun Abul Bakhtari, dan juga Zam'ah. Jadi ada 5 orang. Pada waktu malam, mereka mencapai kata sepakat untuk membatalkan perjanjian. Ya, jadi mereka nak membatalkan perjanjian. Jadi pada pagi esoknya Zuhair memakai perhiasan emas, ya. Sebab kita tahulah, ya, ini bukan zaman mereka belum menerima Islam lagi. Jadi orang lelaki juga, ya, memakai emas, ya, sebagai satu bentuk nak tunjuk kekayaan dia, nak tunjuk kehebatan, kemuliaan dia, ya. Sedangkan kita tahu emas ni adalah dilarang bagi orang lelaki memakainya. Perempuan tak ada masalah. Ya, jadi maknanya nanti di akhirat, di syurga boleh pakai. Ya, seperti mana dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca. Ya, ayat 31 kan. Ya, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab. Jadi ayat 31 dan surah Al-Kahfi, ya, Allah cerita bahawasanya orang-orang yang mereka berada di syurga, ya, jannatu adnin. Ya. Jadi Jannatul Adnan ni salah satu daripada kita panggil syurga, ya. Dan mereka ini mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Anak-anak sungai mengalir di bawah mereka. Ya, mana kebun-kebun, taman-taman mereka tu, mereka berada di atas, ada anak-anak sungai di bawah. Yuhallawna fiha, mereka dihiasi, mereka dipakaikan, ya, di dalam syurga tu tersebut, ya, di Jannatul Adnan tadi dengan asawir, dengan gelang-gelang. Lelaki pun pakai gelang, ya, min zahab, daripada emas. Dah lah pakai gelang, ya, gelang tu pakaian perempuan, ya. Tapi ada tak isu tasyabuh? Tak ada dah. Ini di syurga, ya. Dan mereka memakai gelang yang dibuat daripada zahab, daripada emas. Jadi kalau ada orang tanya kita, betul ke, ya, nanti di syurga orang lelaki boleh pakai gelang emas, ya? Jawapannya betul. Ya, kita ambil dalil daripada Suratul Kahfi surah 18 yang kita baca Sabat Minggu pada ayat yang ke-31. Ya, dan mereka memakai pakaian serba hijau, ya, yang dibuat daripada sutera yang nipis dan sutera yang tebal. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dibajen istabrakin, ya, ni jenis-jenis apa kita panggil, ya, pakaian sutera yang boleh dipakai oleh lelaki. Bukan sekadar boleh pakai emas, boleh pakai sutera. Ya, ini dalil, ya, mengatakan bahawasanya di syurga orang lelaki boleh memakai emas dan boleh memakai sutera. Ya, selesai di situ. Jadi peringkat awal sebelum Islam mendominasi, ya, ataupun menjadi satu kerajaan, ya, di Madinah pada masa itu. Di Mekah masih lagi, ya, orang lelaki pakai emas, tawaf di Kaabah. Kemudian dia berpaling ke arah orang ramai, lalu berkata, wahai penduduk Makkah, adakah kita makan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim, Bani Hashim Nabi lah, dan Bani Al-Muttalib, ya. Jadi kalau kita belajar tentang susu galuh keluarga Nabi, kita tahu, ya, bahawasanya Nabi bin Muhammad bin Abdullah, bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun bin Syaibah. Abdul Muttalib itu datuk Nabi, bapa kepada datuk Nabi ialah Hashim. Ya, Hashim tu moyang Nabi, first moyang Nabi. Ya, Hashim ni adik-beradik dengan Al-Muttalib. Al-Muttalib ni lah yang bawa Abdul Muttalib balik ke Mekah. Ingat lagi kan? Ya, ketika Hashim meninggal dunia,
adik dia Al-Muttalib yang menjadi caretaker, ya, pemerintah di Mekah, dan dia dapat maklumat, dapat info bahawasanya abang dia Hashim sebelum meninggal ada berkahwin dengan seorang perempuan Madinah, ya. Perempuan tu namanya Salma binti Amr, ya, Salma binti Amr, ya. Salma binti Amr ni adalah salah seorang daripada perempuan Bani Najjar di Madinah, ya. Maka Al-Muttalib pun pergi cari, jumpa dengan Salma, dan dia dapati di sisi Salma ada seorang budak lelaki, kanak-kanak lelaki, dan dia tanya, siapakah kanak-kanak ni? Kata kakak iparnya Salma, kata inilah, ya, inilah Syaibah, anak kepada Hashim. Gembiralah Al-Muttalib, diminta izin untuk bawa Syaibah itu balik ke Mekah untuk digerum menjadi pemimpin Mekah, menggantikan ayahnya Hashim, ya. Itulah asal-asal Abdul Muttalib tu, ya. Jadi Abdul Muttalib tu ada kena mengena lah dengan Al-Muttalib, ya, pasal orang Mekah ingat dia adalah seorang kanak-kanak hamba sahaya yang dibeli, sedangkan dia bukan hamba. Sebab tu dia panggil Abdun, hamba. Hamba kepada Al-Muttalib. Sedangkan Al-Muttalib itu bukan tuan kepada Syaibah, ya. Dia adalah bapa saudara. Tapi nama tu lekat, Abdul Muttalib tu lekat sampai sekarang lah. Sebab tu kalau kita tanya siapakah nama datuk Nabi, semua orang jawab Abdul Muttalib. Sedangkan nama datuk Nabi Syaibah. Abdul Muttalib tu adalah gelaran dia, ya. Tak apalah, ya, kita dah clearkan benda tu. Jadi Bani dua, ya, dua Bani tadi, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, dan kedua-dua mereka adalah anak kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf Nabi punya second moyang. First moyang Hashim, bapa kepada Hashim ialah Abdul Manaf, second moyang Nabi, ya. Jadi Abdul Manaf nanti anak kepada Qusay lah, ya. Qusay itu ada apa kita panggil, ya, ada ramai anak dia. Jadi salah seorang daripada anak dia ialah Abdul Manaf tadi, ya. Abdul Manaf tu Nabi punya second moyang lah. Ya, kita dah clearkan lah, kita dah sebut dulu, ya. Okey, clear di situ. Apa lagi kalau kita boleh tambah, ya? Dia tadi, ya, si siapa tadi, ya? Si Zuhair tadi. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah, ya. Jadi beliau apa kita panggil? Beliau adalah sepupu Nabi daripada sebelah Atikah. Ya, Atikah ni adalah anak kepada siapa? Abdul Muttalib, ya. Jadi Abdul Muttalib punya anak, yakni Atikah, maknanya mak saudara Nabi, ya, berkahwin dengan Abi Umayyah daripada keluarga Bani Makhzum, ya. Dapatlah anak nama Zuhair. Tu yang kata Zuhair bin Abi Umayyah, ya, Al-Makhzumi. Dia bukan Bani Hashim. Memanglah bapaknya bukan Bani Hashim, tapi emaknya Bani Hashim. Sepupu Rasulullah, anak kepada Atikah. Atikah mak saudara Nabi, Atikah binti Abdul Muttalib, ya. Anak dia Zuhair tadilah, ya, yang mempunyai kedudukan yang tinggi kerana Bani Makhzum tidak diboikot. Yang diboikot Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, dua kabilah yang diboikot, ya. Jadi apabila dia tawaf selesai, pakai pakaian cantik, ya, dia bagi apa kita panggil, bagi soalan. Kita boleh makan, kita boleh pakai pakaian yang baik, sedangkan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib sedang menghadapi kebinasaan, ya. Mereka tidak boleh berjual beli. Demi Allah aku tidak akan duduk sehingga surat perjanjian yang zalim ini dikoyak, ya. Yang boikot, ya, 3 tahun boikot masyarakat Arab Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kerana mereka tidak mau menyerahkan Nabi untuk dibunuh, ya. Abu Jahal berkata, Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, kamu berbohong. Lalu Zam'ah berkata kepada Abu Jahal, wallahi, ya, kamu lebih pembohong, ya. Nampak tuan-tuan, ya. Sebab pembohongan, pembohongan mana yang mereka nak timbulkan. Memang betul Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ya, sedang menghadapi kebinasaan. Sebab mereka tak boleh berjual beli, tak boleh, kalau sakit tak boleh kita ziarah, ya. Kemudian kita panggil, muka surat berapa? Muka surat 84, ya. 84. Kalau tengok di iklan tu dah ada dah. Iklan kelas kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dapat iklan tu boleh tengok di iklan tu ada dicatatkan di situ muka surat 84, ya. Kalau tak salah ustaz lah, ya. Cuba tengok balik, ada insya-Allah. Jadi apabila perkara itu disebut sebagai satu realiti, ya, Abu Jahal menafikan. Dia kata kamu bohong. Mana ada binasa, ya. Jadi benda ni berlaku sampai sekarang, tuan-tuan, ya. Kebinasaan sedang berlaku. Contoh di Palestin kita kata, ya. Tentera rejim rejim Tel Aviv, ya, rejim Yahudi sedang membinasakan
masyarakat masyarakat Palestin di Gaza dan juga di tebing barat, ya. Tetapi mereka menafikan. Mereka kata kita tak binasakan, kita hanya mempertahankan diri. Siapa yang mempertahankan diri sebenarnya, tuan-tuan? Ya, cuba tuan-tuan bayang, ya, orang-orang Yahudi dengan semua peralatan senjatanya, ya, dengan Iron Dome dia, ya. Tapi tidak ya. Dan mereka tidak menganggap mereka yang menyerang, mereka yang diserang. Kononnya mereka lah yang terzalimi oleh masyarakat Palestin yang tak ada senjata, tuan-tuan. Yang senjatanya tu ala kadar saja, sekadar apa yang ada saja, ya. Jadi Abu Jahal sama, tuan-tuan. Jadi ciri-ciri macam Abu Jahal ni, sikap macam ni ada, ya. Dia kata kamu yang berbohong. Kalau kami berbohong, ya, demi Allah kamu lebih pembohong. Itu kata Zuhair tadi, ya. Lalu Zam'ah kata, Zam'ah pun salah seorang, ya, daripada lima sahabat tadi yang setuju untuk membatalkan perjanjian, ya. Kemudian, ya, apa yang berlaku, ya, dia lawan balik Abu Jahal. Kami tidak setuju dengan perjanjian ini pada hari ia ditulis. Jadi baru keluar perkataan. Ini dah 3 tahun dah. Ya, sebenarnya hari pertama ditulis kami dah tak setuju. Ya, tapi pada masa tu mereka tidak membangkang secara keras lagi. Ya. Kata-kata itu disambut oleh Abul Bakhtari. Maknanya, tuan-tuan, ya, kalau kita nak buat sesuatu perkara, walaupun nak membatalkan sesuatu perjanjian, dia tak boleh buat seorang, tak boleh one man show, tak boleh, tuan-tuan. Dia kena ada pressure group dia. Ya, macam ni kita kata 5 kan? Ada 5. Ada Zuhair, ada Zam'ah, ya, ada Abul Bakhtari, ya, ada siapa lagi? Ada Hisham bin Amru, ya. Jadi dia mesti satu kumpulan. Ya, tak boleh seorang-seorang. Ya, sebab kalau dia seorang tak menang, tuan-tuan. Jadi kata-kata itu disambut oleh Abul Bakhtari. Zam'ah berkata benar. Mut'im bin Adi, ya, Mut'im bukan Mut'am, ya. Mut'im bin Adi pula menambah, ya, kamu berdua berkata benar dan berbohonglah mereka yang berkata selain daripada itu. Kemudian Hisham bin Amru membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Lalu Al-Mut'im bin Adi pergi mendapatkan surat perjanjian tersebut untuk dikoyakkan, ya. Jadi maknanya tak ada siapa yang berani nak menghalang dah. Pasal ini bukan dibuat oleh satu pihak, dan pihak yang melakukannya itu adalah pihak yang mulia juga daripada Quraisy, ya, daripada Bani Makhzum antaranya. Zuhair Bani Makhzum, ya, daripada Bani Naufal, ya, daripada Bani Asad. Ini semua kabilah Quraisy yang mulia, ya, selain daripada Bani Hashim mulia, daripada Bani Al-Muttalib mulia, ya, daripada bani-bani lain mulia, ya. Lebih lagi, sebahagian mereka itu datang daripada kabilah yang sama. Macam kita kata Abu Jahal daripada Bani Makhzum, ya. Zuhair juga daripada Bani Makhzum, ya. Dan juga daripada Bani Asad tadi, yang juga merupakan satu satu kabilah yang mulia, ya. Bukan Bani Adi, bukan Sayyidina Umar tadi, Ustaz tersilap. Bani Asad ni adalah daripada keluarga Khadijah, ya. Khadijah daripada Bani Asad, ya. Sebab Khadijah binti Khuwailid, ya. Khadijah binti Khuwailid, ya. Kemudian Khuwailid bin Asad, ya. Bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi daripada Bani Asad tu ialah keluarga Khadijah, keluarga orang kaya, peniaga, ya. Sudah dikenali di Mekah, ya. Jadi mereka lah yang menjadi pressure group minta supaya dibatalkan perjanjian itu, ya. Jadi surat perjanjian nak dikoyakkan. Sebenarnya sebelum itu surat tersebut telah dimakan oleh anai-anai, seperti mana Nabi sebut kepada Abu Talib, ya. Nabi kata Allah telah menghantar tenteranya, ya, yakni anak-anak untuk makan surat perjanjian tadi yang ditulis di atas kulit binatang, ya. Seluruh isi kandungan perjanjian tersebut telah dimakan kecuali tulisan yang menyebut nama Allah, ya. Perkara tersebut telah diberitahu oleh Rasulullah kepada bapa saudaranya Abu Talib sebelum berlakunya peristiwa nak koyakkan tadi. Jadi nak koyak apa tak ada dah, tak perlu nak koyak dah, ya. Dengan itu mereka yang di pulau pulang ke rumah masing-masing selepas menghadapi pelbagai kesusahan selama 3 tahun. Ya, dah selesai dah, ya. Utusan daripada Najran. Najran kita tahu. Mana Najran ni belah selatan Arab Saudi. Setelah Rasulullah keluar daripada pemulauan, sekumpulan utusan penganut agama Nasrani daripada Najran, orang Yaman ni, ya. Mereka datang berjumpa dengan Nabi. Ini kerana berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan kepada mereka oleh Muhajirin Habasyah.
Jadi orang-orang Habasyah, ya, orang-orang Habasyah ni daripada Najasyi sanalah. Ya, orang-orang Habasyah, ya, kita tahu orang Habasyah tu agamanya Nasrani. Mereka lah yang telah memberikan suaka politik kan, pelindungan politik kepada sahabat-sahabat Nabi macam Ja'far bin Abi Talib, ya. Kemudian nanti apa kita panggil, ya, salah seorang isteri Nabi. Siapa nama dia? Ya, anak Abu Sufyan. Ya, anak Abu Sufyan, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan. Ya, dan sahabat-sahabat lain lah yang masih berada di bumi Habasyah tu, ya. Jadi oleh kerana mereka ni duduk di bawah kerajaan yang beragama Nasrani, Najasyi itu Nasrani, walaupun nanti dia memeluk Islam kita tahu, ya. Kemudian datang orang-orang Yaman daripada Najran, ya, ke Habasyah. Mereka diberitahu tentang telah diutus Nabi akhir zaman. Ya, jadi orang-orang Najran telah menghantar rombongan untuk menemui Nabi, ya. Jadi berita yang mereka terima, ya, daripada kawan-kawan mereka, ya, yang seakidah dengan mereka di Habasyah, ya. Sebab bila mereka pergi ke Habasyah, mereka jumpa orang Islam, Muhajirin dah ada sana, ya. Mereka segera datang menemui Nabi untuk membolehkan mereka melihat sendiri sifat yang ada disebut secara pasti, ya, oleh kitab mereka, kitab Injil. Bilangan mereka lebih kurang 20, hampir kepada bilangan tersebut, ya, mungkin kurang sikit, ya. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, dengan itu mereka semua beriman. Jadi 20 orang yang datang tadi semua beriman. Abu Jahal berkata kepada mereka, ya, cerita ni Abu Jahal tahu. Abu Jahal pun datang, ya. Kami tidak mendapati rombongan yang lebih bodoh daripada kamu. Jadi dia memperbodohkan, ya, orang-orang Nasrani yang telah memeluk Islam. Kamu, ya, kaum kamu mengutus kamu untuk mendapatkan berita mengenai lelaki ni, tetapi kamu keluar daripada agama Nasrani. Mereka menjawab kesejahteraan kepada kamu, ya, kesejahteraan. Salamun alaika. Kami tidak memperbodohkan kamu, ya. Kami bagi kamu apa yang kamu yakin, dan bagi kami apa yang kami yakin. Walakum a'malukum, ya. Lana a'maluna walakum a'malukum, ataupun lakum dinukum waliyadin, kita biasa sebutlah lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam surah Al-Qasas ini, ya, ayat yang terakhir itu disebut waqalu lana a'maluna walakum a'malukum, ya. Jadi cuba kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas ni surah yang ke-28, ya. Jadi kalau kita tengok surah 28, surah Al-Qasas, ayat daripada ayat 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitab. Ni banyak kali Allah sebut macam ni, ya. Dalam suratul Baqarah pun ada allazina atainahumul kitab, ya. Dalam beberapa surah yang lain ada juga, ya. Sebut antaranya suratul Qasas. Allazina atainahumul kitab ialah orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab. Ahli kitab lah. Mereka ni adalah ahlul kitab, ya. People of the book kita panggil, ya. People of the book ni ataupun ahlul kitab ni, ya, mereka adalah dua lah, sama ada Nasrani ataupun Yahudi, ya. Nasrani ataupun Yahudi, ya, ataupun al-Yahud wan Nasara, samalah. Kalau kita sebut al-Yahud tu plural, Yahudi singular, Nasara plural, Nasrani singular, samalah, ya. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, ya, yakni Taurat ataupun Injil, min qablihi, sebelum Quran, ya. Sebab Quran yang terakhir, ya, sebab itu kita panggil Quran ni the final revelation, ya. Quran ni adalah kitab yang terakhir, ya. Jadi kalau dia kitab apa kita panggil, ya, kalau dia kitab yang terakhir, mana tak ada kitab lagi lepas Quran. Sebelum daripada Quran itu bukan final revelation. Kerana apa perlu ada final revelation? Kerana kitab-kitab yang datang sebelum telah diselewengkan, telah diubah dengan tangan-tangan mereka, ya. Jadi mereka ini hum bihi mu'minun, hum bihi yu'minun. Mereka beriman, ya. Mereka beriman dengan Al-Quran. Dulu mereka beriman dengan Taurat, dengan Injil, ya. Dalam kes ni lebih tepat lagi Injil lah. Jadi apabila datang Quran, ya, hum bihi yu'minun, mereka beriman pula dengan Quran. Wa iza yutla alaihim, dan iza apabila yutla dibacakan alaihim ke atas mereka. Bila Nabi bacakan, bila para sahabat bacakan ke atas mereka ayat-ayat Al-Quran, qalu, mereka berkata amanna bihi, kami beriman dengannya. Nya tu Al-Quran, ya. Jadi macam tadilah, kalau apa kita merujuk kepada 20, ya, apa kita panggil, ya, penganut agama Nasrani yang datang daripada Najran tadi, daripada Yaman.
Mereka datang nak apa kita panggil, nak mencari kebenaran, nak tengok sendiri betul tak, ya, Muhammad yang mengaku sebagai nabi ni, tubuh badan dia, fizikal dia, karakteristik dia sama macam yang kitab Injil sebut. Mereka datang nak find out, ya, nak mencari kebenaran, ya, searching for the truth. Jadi bila mereka jumpa Nabi, Nabi bacakan ayat Quran. Mereka kata aman nabi, kami beriman dengannya. Innahul haq, sesungguhnya Quran itu adalah kebenaran. Min rabbina, daripada Tuhan kami. Ya, inna, sesungguhnya kami, kata mereka, kunna, sebelum ini, min qabli, sebelum Quran pun, muslimin. Sebelum Quran pun kami dah menyerah diri kepada Allah. Sebelum Quran pun kami sudah patuh. Ya, sekarang ni pun kami patuh. Ulaika, ya, yuk tauna ajrahum marrataini. Jadi mereka ini telah diberikan, ya, ajrahum, dia punya ganjaran, marratain, 2 kali. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Maknanya mengapa mereka dapat 2 pahala? Yang pertama kerana dulu mereka beriman dengan agama Injil contoh, dapat pahala dah, ya. Dan apabila mereka tahu, ya, bahawasanya agama Islam pula telah agama Islam telah diutus, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai nabi dan rasul, maka apa yang berlaku pada mereka, ya, mereka sudah mengetahui, kerana dalam Injil sudah disebut akan ada datang nabi akhir zaman bawa kitab yang baru. Maka mereka datang untuk searching for the truth, dan mereka dapati betul seperti mana yang ditulis dalam kitab mereka, ciri-ciri fizikal yang ada pada nabi itu betul, ya. Cara pembawaan nabi itu sama seperti mana yang disebut dalam kitab Injil. Jadi sebab tu mereka beriman pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka yu'tauna ajrahum marrataini, mereka dapat 2 kali pahala. Bima sabaru, ya, disebabkan kesabaran mereka, ya, mereka sanggup menunggu kedatangan nabi baru dan mereka beriman. Kemudian wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah, mereka menolak, yadra'un, mereka menolak, ya, as-sayyi'ah, keburukan, kejahatan, bil hasanah, dengan kebaikan. Ya, jadi maknanya kitab mereka sudah diselewengkan. Jadi mereka sekarang menolak kitab yang telah diselewengkan itu dengan kitab yang baru yang membawa kebaikan. Kitab apa tu? Al-Quran. Ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan disebabkan oleh mereka menginfakkan sebahagian, bukan semua, mimma, sebahagian daripada, ya, apa yang kami rezekikan kepada mereka itu, yunfiqun, mereka infakkan. Mereka sabar, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, ya, dan disebabkan mereka menginfakkan sebahagian harta mereka pada jalan Allah. Wa iza sami'ul lagwa, dan iza, apabila sami'u, mereka mendengar al-lagwa. Lagwa tu makna benda lara. Ya, contoh tadi Abu Jahal tuduh mereka, kamu ni bodoh, kami tak pernah tengok orang lagi bodoh daripada kamu. Ya, jadi mereka anggap benda tu lara saja. A'radu anhu, maka mereka berpaling daripadanya. Mereka tak layan pun Abu Jahal. Ya, sebab Abu Jahal tak tahu. Ya, Abu Jahal bukannya ahli kitab. Ya, dia tak pernah baca kitab dan dia tak tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka berpaling daripada Abu Jahal tadi, wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna, bagi kami amalan kami. Ya, pendirian kami, agama kami, amalan kami, bagi kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu amal-amal kamu, bagi kamu kepercayaan kamu. Ya. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Ya, salamun, kesejahteraan, keselamatan ke atas kamu. Ya. Kemudian mereka pun sebut, ya, kami tidak ingin, ya, kami tidak mau berdamping dengan orang-orang jahiliah. Ya, la nabtaghi, kami tidak mencari kawan ataupun teman di kalangan al-jahilin, orang-orang jahil, termasuk Abu Jahal lah. Ya, ini mengesahkan, patutlah namanya, gelarannya Abu Jahal. Ya, kerana kejahilan dia, tak kenal Tuhan. Ya. Apabila penduduk Mekah tidak mampu menghadapi hujah dengan hujah, mereka tak mampu berhujah. Ya, sebab mereka biasa akan buat statement yang apa kita panggil, yang tidak berasas. Ya, baseless. Ya, tak ada asas. Ya, mereka tak tahu kebenaran. Jadi sebab itu Nabi pun ajar, ya. Bila kamu didatangi oleh orang jahil, orang yang tak tahu cerita, tak payah layan. Ya, tak payah layan. Sebab kalau kita layan, buang masa, tuan-tuan. Sebab mereka tak ada point, mereka tak ada hujah pun. Ya, macam kita kata nak berhujah dengan orang Bani Israel, dengan Yahudi ni, tak payah berhujah, tuan-tuan. Ya, dia memang hujah dia ialah dengan
dengan apa kita panggil, dengan senjata. Ya, sebahagiannya begitu kita kata. Sebab kita hujah bagi tahu asal usul Palestin ni orang Islam punya, ya. Kemudian mereka ni adalah golongan yang telah dihalau keluar. Ya, mereka dulu memang mereka ni Sya'bullah Al-Mukhtar, the chosen people. Tapi mereka sudah dilucutkan jawatan daripada chosen people. Mereka dah jadi orang yang hina. Mereka tak mau dengar, tuan-tuan. Ya, mereka tak mau hujah akal tu, apa ni, hujah apa kita panggil, hujah nakal, hujah daripada kitab suci, mereka tak pakai. Ya, mereka pakai kitab yang ditulis, dikarang oleh pendeta-pendeta mereka, oleh rabai mereka, tuan-tuan, yang sudah jauh menyeleweng daripada kebenaran. Ya, jadi kita tak perlu nak kita panggil, nak layan mereka ni. Ya. Jadi oleh kerana mereka tidak mampu menghadapi hujah, ya, dengan hujah ketika berhadapan dengan Rasulullah, sebab bila mereka berhujah, Nabi bawa ayat Quran. Mereka tak mampu berhujah, mereka terlopong, ya, mereka terkasima dengan hujah-hujah daripada Al-Quran. Kadang-kadang mereka tuduh Nabi sebagai tukang sihir, sebab bila mereka dengar Nabi bercakap, mereka tak boleh nak menjawab. Ya, terkasima mereka, ya, speechless mereka. Jadi sebab tu mereka tuduh Nabi ni sahir, ahli sihir. Mereka tuduh Nabi ni kazib, pembohong. Mereka tuduh Nabi ni majnun, orang gila. Ya, dan mereka tuduh Nabi ni sebagai kahin. Ya, kahin makna tukang tenung, ya, tilik nasib. Semua itu adalah ciri-ciri mereka yang tidak mampu, ya, menghadapi lawannya dan tidak merasa malu untuk menambahkan keingkarannya. Ya, jadi maknanya mereka tak peduli, bawalah hujah macam mana pun, daripada langit ke daripada mana ke, mereka tak mau dengar. Mereka buat apa kita panggil, buat aja. Ya, buat dono aja, tuan-tuan, ya, tak mau dengar, tak mau menerima kebenaran. Susah, tuan-tuan, ya. Yang dalam bahasa Melayu kita biasa sebut, bodoh tak boleh diajar, ya, pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Ya, dia pandai, ya. Abu Jahal seorang yang cerdik. Dia seorang ahli politik yang berjaya, seorang peniaga yang berjaya, seorang yang pandai berkata-kata, bangsawan, ya. Tapi kita tak boleh ikut kata-kata dia, tuan-tuan, sebab dia sesat. Ya. Kalau dia seorang jahil, memang dia jahil pun, kita nak ajar pun tak mau dengar. Ya, sebab tu apa ni, pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Ya, itu istilah berat tu, tuan-tuan, ya. Kalau kita tuduh seseorang dengan tuduhan begitu, berat. Ya, tapi memang, ya, mereka sentiasa memperlihatkan keingkaran dia. Ya, dengan mengatakan apa? Allahumma in kana hadza huwal haq, kata mereka. Ya, Allahumma, ya Allah, Allahumma juga. Ya. In kana hadza huwal haq, kalaulah apa ni, hadza, yakni hadzal kitab, Quran ini adalah kebenaran, ya, min indika, dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah hujan ke atas kami. Fa'amtir, maka hujanilah kami. Ya, hujan ni bukan dengan hujan al-ma', dengan air minal ma', tapi hijaratan, batu-batu, minas sama, daripada langit. Ya, awik tina bi azabin alim, ataupun datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Berani mereka cakap begini, tuan-tuan. Sebab mereka sentiasa merasa agama mereka tu benar. Mereka menganggap mereka berada pada agama Nabi Ibrahim. Ya, sedangkan Allah dah bagi tahu dah. Ya, wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan di kalangan musyrikin. Ya, ayat yang ke-67 kan, surah Ali Imran. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah kana hanifan, ya, agama lurus, musliman, yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga bukan orang musyrik. Ya, jadi kalau orang musyrik Mekah mengatakan mereka ni beragama Nabi Ibrahim, itu adalah satu kenyataan, ya, dakwaan yang baseless, yang tak ada asas. Sebab Allah dah bagi tahu Nabi Ibrahim bukan di kalangan orang musyrikin. Ya, bukan di kalangan penyembah berhala, bukan. Ya. Jadi oleh kerana itu, mereka dengan sebab mereka rasa mereka betul, ya, maka apa mereka buat, ya? Yang mereka buat ialah mereka minta supaya Allah datangkan hujan batu daripada langit. Ya, fa'amtir alaina, maka hujanilah kami wahai Tuhan dengan hijaratan, dengan batu-batu, minas sama, daripada langit. Ya, awik tina, ataupun datangkanlah kepada kami bi azabin alim, dengan azab yang pedih. Mereka sanggup, ya, mencabar Allah sebenarnya. Bukan mereka mencabar Nabi ni, mereka mencabar Allah. Ya, kemudian apa yang berlaku selepas daripada boikot, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ya, isteri Nabi satu-satunya pada ketika itu. Ya,
Sebab sepanjang Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami, betul lah. Ya, sebab Nabi kahwin dengan Saudah, ya, binti Zam'ah, isteri kedua setelah Khadijah meninggal. Ya, Khadijah meninggal pada bulan Ramadan, Nabi kahwin dengan Saudah pada bulan Syawal, maknanya lebih kurang sebulan lah selepas daripada Khadijah meninggal. Ya, sebab Nabi ada anak yang masih remaja, yakni Fatimah, yang perlu dijaga, ya, dididik oleh seorang wanita, seorang ibu. Sebab itu Nabi berkahwin dengan seorang janda. Ya, kerana kita panggil, ya, kerana Saudah ni seorang yang pernah berkahwin, ada pengalaman berkahwin. Ya, dan sudah tentu beliau juga salah seorang daripada yang berhijrah ke Habasyah, antara yang awal, ya, minal awalin. Ya, minal awalin fil Islam. Mereka daripada kalangan orang yang awal masuk Islam. Beliau dan suami dia. Ya, jadi mereka, tapi suami telah meninggal dunia dan dia pun telah habis iddahnya. Ya, maka Nabi telah pinang dia. Jadi ketika Nabi berkahwin dengan Saudah, ya, Khadijah sudah meninggal. Jadi tak ada isu poligami lah kat situ. Ya. Tidak berapa lama selepas keluar daripada pemulawan dari boykot. Ya, kita panggil muqata'ah. Muqata'ah ni maknanya boykot lah. Ya, macam kita boykot barang-barang yang dikeluarkan oleh Israel. Ya, ataupun syarikat-syarikat yang kita panggil, ya, syarikat-syarikat yang bernaung di bawah dia, yang menyumbang kepada Israel contoh, ya, apa sajalah, ya, kita tak sebutlah nama-nama tu kan, tuan-tuan pun sedia maklum. Ya. Jadi apa kita panggil, pemulawan tersebut sudah tamat 3 tahun. Ya. Khadijah binti Khuwailid, ya, bin Asad, isteri Nabi, meninggal dunia. Rasulullah mempunyai banyak kenangan manis bersamanya, memang betul lah, yang menjadikan baginda mengingati dan menyayanginya. Sebab tu nama Khadijah ni sentiasa bermain di bibir Nabi lah. Ya, walaupun Nabi sudah berkahwin dengan Aisyah nanti, ya. Kadang-kadang apabila Aisyah buat makanan tu sedap, Nabi puji, ya, Nabi sebut Khadijah juga, menyebabkan Aisyah terasa hati lah. Ya, sebab dia yang masak. Ya, Nabi berada bersama dengan dia. Ya, tetapi mengapa Nabi masih juga memuji Khadijah, ya? Dan Khadijah, ya, bukan seorang perempuan tua, bukan. Ya, memanglah nisbah kepada Aisyah, ya, sebab ketika Nabi kahwin dengan Aisyah berumur 17 tahun. Ya, 16 tahun lah, lebih tepat lagi 16 tahun. 17 tu hijrah ke Madinah, ya, 16 tahun. Ketika Nabi kahwin dengan dengan Khadijah, ya, Khadijah sudah berusia sekitar 28 tahun. Ya, jadi 28 tahun tu, jadi 28 tahun tu merupakan usia yang disebut oleh kita panggil hadis Nabi, ya. Riwayat daripada Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, ya. Kalau kita tengok dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, ya, ada cerita, ya, ada cerita tentang perkahwinan Nabi dengan Khadijah, dan disebut dengan jelas di situ dalam kitab Mustadrak Al-Hakim bahawasanya usia Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi ialah pada 28 tahun. Dia memang sebut secara jelas. Ya, jadi kita tahu, ya. Jadi umur lain yang sebut 40 tahun memang ada riwayat juga, ya. Tetapi para ulama sirah, para ulama dalam bidang hadis telah melakukan kita panggil, ya, mereka telah cuba reconciliation. Mereka telah cuba untuk reconcilekan benda-benda ni. Jadi perlu ada digabungkan semua dalil-dalil daripada hadis-hadis, ya, yang sahih, yang hasan, ya, juga daripada kita panggil analisis yang telah dibuat oleh para ulama. Jadi mereka bersetuju, ya, dengan melihat kepada Khadijah melahirkan 6 orang anak Nabi, dan tidak ada anak Nabi yang kembar, tak ada. Maknanya Khadijah melahirkan anak 6 kali, mengandung 6 kali, menyusukan 6 kali juga, dan melahirkan juga 6 kali. Sebab tak ada anak Nabi yang kembar, tak ada. Kok kita kata Fatimah tu kembar dengan Ummu Kulsum, tak. Jadi 6 kali dia mengandung, ya. Dan sudah tentu mengandung tu mengambil masa, ya, bukannya 2 bulan 3 bulan, ya. Jadi 9 bulan lebih, ya. Kemudian disusukan pula. Dan kita tahu, ya, anak-anak Nabi ni disusukan oleh Khadijah, ya. Sebab Khadijah bukan macam perempuan lain yang terpaksa bekerja di luar, ya, yang terpaksa bermusafir, tak. Ya, Khadijah ni ialah orang paling kaya di Mekah, dan beliau sudah tentu perniagaannya diurus oleh orang lain. Dia hanya memantau saja, ya. Sebab tu sebahagian besar masanya berada di rumah. Dia boleh mendampingi Nabi sepanjang masa, ya, dan menyusukan anak, melayan anak dia,
Ya, sebab itu bagi apa kita panggil ya, dalam Islam, kalau dalam bab yang berkaitan dengan apa, dengan apa ni, apa kita panggil ya, dengan family planning ya, perancangan anak ya, kita perancangan keluarga kita panggil ya, merancang keluarga. Biasanya seorang ibu yang melahirkan anak kemudian menyusukan anak selama 2 tahun genap, haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah. Ya, seperti mana Quran sebut ayat 233 kan, cerita tentang mana-mana perempuan, mana-mana ibu, wal walidat, mana-mana ibu ya, yurdi'na auladahuna, yang nak menyusukan anak dia, haulaini kamilain 2 tahun berturut-turut, boleh buat demikian. Maknanya maksimum 2 tahun. Dan sepanjang dia menyusukan anaknya, kebiasaannya dia tidak akan mengandung. Ya. Jadi maknanya mengandung tu dah apa ni, hampir setahun ya, 9 bulan lebih, dekat 10 bulan. Kemudian menyusukan anak 2 tahun. Maknanya dalam masa 3 tahun tu dia tak mengandung. Kalau dia mengandung pun selepas habis penyusuan. Mengandung 9 bulan pula lagi. Ya. Jadi jarak antara satu anak Nabi dengan anak yang lain, antara anak pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat dan seterusnya, ya, lebih kurang berapa tahun? Ya, lebih kurang 4 tahun. Ya, 4 tahun. Paling kurang pun 3 tahun kita kata. Ya, tapi biasanya 4 tahun. Jadi oleh kerana itu, menasabah tak seorang perempuan yang berumur 40 tahun ya, yang berkahwin dengan Nabi, melahirkan 6 anak Nabi, sedangkan jarak antara seorang anak dengan satu anak itu adalah 4 tahun. Kalau kita kali 6, 6 kali 4 24. Ya, jadi 24 ya, 80 lebih umur Khadijah ya. Sedang apa ni, berapa kita panggil? Berumur 40 ya, 24 tahun, mana 64 tahun. Ya, munasabah tak ya. Jadi sudah tentu perempuan yang berusia 40 tahun ke atas pun ya, pihak apa kita panggil ya, pihak hospital akan bagi peringatan kepada dia, bagi nasihat supaya jangan mengandung lagi ya. Jadi lebih munasabah kita ambil riwayat daripada Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Al-Hakim ya, Al-Mustadrak li Sahihain ya. Mustadrak apa ni, Al-Hakim ni dia gunakan kaedah yang dibuat oleh Al-Bukhari dan Muslim juga ya, untuk menilai hadis. Maknanya hadis-hadis yang Bukhari Muslim tak masukkan dalam kitab sahih ya, Imam Al-Hakim dia cari balik ya, dia cari hadis-hadis lain, dan riwayat-riwayat tersebut diguna pakai apa ni, apa kita panggil ya, dia pakai skala ataupun skill ya, yang diguna pakai oleh Al-Bukhari dan Muslim untuk menilai kesahihan hadis, dia masukkan pula dalam kitab dia ya. Sebab tu cerita apa ni, Khadijah kahwin dengan Nabi pada usia 28 tahun tak ada dalam Bukhari Muslim ya, tapi kitab apa ni, hadis itu ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ya. Sebab apa? Sebab standard Bukhari Muslim lebih tinggi. Jadi bukan maknanya hadis sahih itu dalam Sahih Bukhari Muslim je dah ya, hadis sahih itu berlambak lagi dalam kitab Sunan pun banyak ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi ya, apa ni, Muwatta Imam Malik ya, kemudian Musnad Imam Ahmad ya, Mustadrak Al-Hakim ya, dan kitab-kitab lain ya, apa ni, Sunan Ad-Darqutni, berlambak lagi ya, Mu'jam apa ni, Imam At-Tabrani ya, ada berapa ribu lagi hadis-hadis ya, berapa belah ribu lagi, berapa puluh ribu lagi hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan paling kurang ya, berada dalam kitab-kitab yang lain. Kalau kita tengok dalam Bukhari Muslim saja ya, kalau hadis yang tidak berulang mungkin 4,000, lebih kurang 4,000 dalam Sahih Bukhari, sekitar 4,000 juga dalam Sahih Muslim, baru 8,000 ya. Yang lain-lain tu datang daripada mana? Daripada kitab-kitab tadi lah, termasuk Mustadrak Al-Hakim tadi ya. Jadi kita kena ambil pakailah ya, kita kena gunakan hadis-hadis lain ni, walaupun standardnya tidak seperti mana Bukhari Muslim, tetapi dia apa kita panggil ya, dia berusaha juga para ulama ni, Al-Hakim, Imam Darqutni ya, Imam At-Tabrani ya, Imam Ad-Darimi, mereka juga berusaha untuk menapis hadis-hadis, menilainya ya, apa ni, mengikut standard yang tinggi juga ya, walaupun tidaklah sehebat seperti mana Al-Bukhari Muslim ya, untuk kita mengetahui bahawasanya yang sahih itu bukan datang daripada Bukhari Muslim semata-mata. Kalau kita pakai Bukhari Muslim tak cukup tuan-tuan, tak banyak ya, sebab lebih kurang 8,000 hadis saja yang tak berulang. Okey, clear ya. Jadi balik pada cerita tadi ya, Khadijah ya meninggal dunia. Jadi maknanya Khadijah meninggal dunia pada tahun yang ke berapa ni ya? Ketika usia Nabi 50 tahun. Maknanya setelah 25 tahun berkahwin. Nabi umur 25 kahwin dengan Khadijah. Nabi umur 50, Khadijah meninggal. 50 tolak 25, 25 tahun lah. 25 tahun perkahwinan, usia perkahwinan mereka. Kalau Khadijah usia 28 tahun,
ketika berkahwin dengan Nabi. Berapa usia Khadijah ketika wafat? Ya, Nabi 50, ya, tambah 3 lah, 53 tahun. Mana Khadijah meninggal awal pada usia 53 tahun, ya, tapi dah ada 6 anak dengan Nabi. Okey, ya, perkara ini tidak perlu dihairankan. Ya, sebab tadilah, ya, cerita Nabi mengingati 25 tahun perkahwinan. Usia perkahwinan mereka 25 tahun. Jadi kalau Nabi sentiasa mengingati dan masih lagi menyebut-nyebut nama apa Khadijah walaupun Nabi berada bersama isteri yang lain, itu bukan benda yang pelik, tuan-tuan. Ya, bukan benda yang pelik. Jadi apa ni, Khadijah, ya, mempunyai jiwa yang bersih, orang pertama yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia orang pertama beriman. Bukan Abu Bakar, bukan Ali. Ali nombor 2, ya. Zaid bin Harisah nombor 3, ya. Maknanya ini yang duduk serumah dengan Nabi. Abu Bakar lambat sikitlah pasal Abu Bakar duduk di luar, bukan duduk di rumah Nabi. Kemudian apa lagi kalau kita boleh tengok, ya. Ini kerana Khadijah, ya. Tadilah ciri-ciri yang hebat-hebat tadi. Semua anak Nabi adalah hasil perkongsian hidup dengan Khadijah, kecuali seorang saja, Ibrahim, yang datang daripada Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah bukan isteri. Maria Qibtiyah adalah hamba sahaya yang Nabi tidak nikahi dia sampai Nabi wafat. Ya, tapi anaknya sah taraf. Kerana hamba sahaya boleh dimiliki, ya. Dan dia dimiliki oleh tuannya. Siapa tuannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ibrahim tetap dibinkan kepada baginda Nabi. Ibrahim bin Muhammad, bukan bin Abdullah, tuan-tuan. Di antara anak Rasulullah hasil perkahwinan dengan Khadijah ialah Zainab. Beliau adalah anak sulung. Ya, tapi kalau kita tengok Ibnu Hisham, ya, dan kitab-kitab sirah yang lain, disebut bahawasanya anak sulung Nabi lelaki Al-Qasim. Ya, beginilah, ya, kita buat kita selesaikan, kita reconcile saja. Kalaulah, ya, Zainab itu tetap anak pertama, katalah, ya, katalah memang Zainab anak pertama, tetap Al-Qasim anak pertama juga, ya, tapi anak pertama lelaki, ya. Kita ambil pendapat yang lebih yang kita panggil yang tak ada khilaf lah, ya. Al-Qasim anak lelaki sulung, tak ada khilaf. Cuma isunya ialah sama ada Al-Qasim itu anak sulung, ya, Nabi ataupun anak sulung lelaki saja. Maknanya anak sulung Nabi itu adalah Zainab. Itu je isunya, ya. Pada zaman jahiliah Zainab pernah berkahwin dengan Al-As bin Rabi'. Ya, Al-As bin Rabi' ini adalah menantu pertama Nabi, ya. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan cahaya mata yang bernama Umamah. Umamah ni perempuan, ya. Umamah ni perempuan, cucu Nabi pertama, bukan Hasan Husain, bukan, ya. Sebab Al-Hasan dan Al-Husain tu anak kepada anak perempuan Nabi yang paling bongsu, ya. Fatimah tu anak bongsu. Fatimah ada kakak, ya, ada Ruqayyah, ya, ada Ummu Kulsum dan yang sulung Zainab. Ya, jadi sudah tentu oleh kerana Zainab dulu berkahwin dan dia dulu dapat anak, so sudah tentulah anak dia tu cucu Nabi yang pertama, ya. Siapa nama dia? Umamah, ya. Dan akhirnya kita tahu Ali mengahwini Umamah selepas isterinya Fatimah meninggal dunia. Ini sebenarnya wasiat yang telah dibuat oleh Fatimah, ya. Fatimah bagi tahu, nanti selepas aku meninggal maka kahwinilah Umamah. Umamah tu adalah anak saudara kepada Fatimah, ya. Dan sudah tentu ketika Ali berkahwin dengan Fatimah, Ali tidak berkahwin dengan Umamah kerana tak boleh seorang lelaki, ya, berpoligami dengan seorang perempuan yang ada hubungan, ya, hubungan keluarga, ya, hubungan anak saudaranya. Dan tak boleh, ya, dia tak boleh dimadukan dengan tadi anak saudara dengan mak saudara, tak boleh, ya. Jadi sudah tentu perkahwinan dengan Umamah ni selepas kematian Fatimah yang juga wafat pada tahun kewafatan Nabi. Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah, Fatimah pun sama. Cuma jaraknya sedikit berbeza. Ya, sebahagian para ulama sebut 6 bulan, ada yang kata 3 bulan selepas daripada kewafatan Nabi, tapi tahun yang sama. Maknanya cepatlah Fatimah ni meninggal. Ketika hijrah berapa usia Fatimah? Ya, Fatimah ketika hijrah usianya ialah 18 tahun. Dia setahun lebih tua daripada siapa tadi, ya. Dia setahun lebih tua daripada Aisyah, ya. Ketika hijrah Aisyah 17, kahwin dengan Nabi umur 16, setahun lepas tu 17 Aisyah hijrah, ya. Fatimah pula dia setahun lebih tua pada Aisyah. Jadi kalau masa hijrah Aisyah berumur 17 tahun, maka Fatimah umur 18 lah, ya. Nabi dan Fatimah duduk di Madinah selama 10 tahun, ya. Nabi wafat. Sebab itu ketika Nabi wafat usia Nabi 63, sebab hijrah 53,
Ya. Jadi berapakah usia Fatimah ketika wafat? Apa susah sangat? Kalau ketika hijrah 18 tahun, campurlah 10 lagi. Jadi 28 tahun, muda sangat. Ya. Sebab itu Al-Hasan baru berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun pada ketika itu. Al-Husain baru berusia 6 tahun, kecil sangat. Sebab itu Fatimah telah buat wasiat ya kepada Ali supaya Ali berkahwin dengan Umamah. Kerana Fatimah yakin Umamah tu boleh menjadi ibu yang baik menggantikan dia. Lebih-lebih lagi Umamah adalah anak saudara Fatimah dan Umamah adalah sepupu sebenarnya. Umamah tu sepupu kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Boleh tak kakak sepupu kahwin dengan apa? Dengan Saidina Ali? Tak ada masalah. Ya. Jadi boleh tak ya? Jadi segi boleh, tak ada masalah ya. Cuma apa kita panggil, perkahwinan itu sudah dirancang oleh Fatimah ya, dan sudah diterima baik oleh Ali. Ali kahwin dengan Umamah ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga adalah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya dikahwini oleh Osman ya. Sebenarnya apa kita panggil ya, Osman berkahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum setelah kedua-dua mereka diceraikan ya, ditalak oleh dua orang anak Abu Lahab. Kerana sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Abu Lahab datang rumah Nabi, pinang dua anak tadi, Ruqayyah untuk Utbah dan Ummu Kulsum untuk Utaibah. Ya, jadi Utbah dan Utaibah dua-dua berkahwin, cuma mereka tidak sempat duduk serumah. Ya. Jadi mereka tidak sempat duduk serumah, maknanya mereka tidak sempat bersama sebagai suami isteri. Jadi tak ada cahaya mata lah daripada perkahwinan tersebut. Berbezalah perkahwinan Zainab dengan Abul As. Ya, walaupun Abul As tak masuk Islam, ya, tapi kemudian nanti, ya, tahun yang ke-6 nanti baru dia datang ke Madinah menerima Islam, ya. Kemudian dia boleh bersama dengan Zainab balik, ya, tanpa perlu dinikahi semula sebab perkahwinan jahiliah dianggap sebagai sah. Ya, sebab itu macam Nabi kan. Nabi berkahwin dengan Khadijah zaman jahiliah. Umur 25 tahun, Nabi belum jadi Nabi. Setelah Nabi jadi Nabi, 15 tahun selepas tu, ya, umur Nabi 40, adakah Nabi kahwin semula? Nikah balik tak? Tak. Ya, sebagai dalil bahawasanya perkahwinan jahiliah itu adalah sah. Ya, walaupun dilakukan tidak seperti mana yang disyarakkan ya dalam syariat Islam. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Itu hukum yang sudah diterima pakai. Okey ya. Jadi setelah diceraikan oleh Utbah dan Utaibah, dua orang anak Abu Lahab, maka Osman berkahwin. Ya, sudah tentu bukan dengan dua-duanya sekali, tak boleh. Mana boleh memadu dua orang kita poligamikan dua orang perempuan adik-beradik, tak boleh. Ya, jadi oleh kerana tu dia kita panggil ya, dia punya ceritanya ialah cerita Dia punya ceritanya adalah cerita one after another. Maknanya Osman kahwin dengan Ruqayyah dan Ruqayyah itu ya semasa di Mekah dan berhijrah bersama-sama ke Habasyah. Maknanya Ruqayyah ya sempat berhijrah ke Habasyah. Ummu Kulsum pula dikahwini ketika di Madinah selepas Ruqayyah meninggal dunia. Sebab Ruqayyah sempat berhijrah bersama Osman, sempat balik ke Mekah dan sempat berhijrah ke Madinah. Ya, Ruqayyah meninggal nanti di Madinah pada masa hari pada ketika berlakunya peperangan Badar. Ya, jadi mana ketika Nabi masih berada di medan Badar, walaupun peperangan sudah berakhir, tapi Nabi tunggu. Nabi tak balik ke Madinah lagi. Ya, sebab Nabi hantar Nabi hantar beberapa orang saja untuk memberitahu tentang kemenangan umat Islam. Ya, tetapi salah seorang daripada sahabat yang balik itu menaiki unta baginda Nabi, sehingga orang-orang musuh-musuh Islam di Madinah menganggap Nabi sudah terkorban. Ya, kerana yang bawa unta Nabi itu adalah sahabat lain. Ya, tetapi kita tahu ya orang Islam menang. Dan pada hari itulah ya dikatakan jenazah Ruqayyah dimandikan dan dikebumikan, dibakek. Ya, jadi maknanya peristiwa kewafatan atau kematian Ruqayyah itu berlaku pada tarikh yang sama ya, dekat dengan masa peperangan Badar, mana pada tahun yang kedua hijrah. Boleh okey, selesai. Kemudian barulah dikahwini Ummu Kulsum. Anak bongsu Rasulullah ialah Fatimah. Ya, beliau dikahwini oleh Ali bin Abi Talib. Khadijah juga dikunakan dengan anak-anak yang lain, tetapi mereka meninggal ketika kecil. Ya, jadi anak lelaki. Ya, yang maksudnya anak-anak yang lain ni anak lelaki dengan Nabi lah. Seperti Al-Qasim tadi meninggal sebelum berusia 2 tahun. Kemudian Abdullah At-Tahir juga. Ya, ada 2 anak lelaki yang meninggal.
Kalau masuk dengan apa ni Ibrahim, yang ni anak kepada anak Nabi dengan siapa? Dengan apa ni Maria Al-Qibtiyah, 3 lah anak lelaki, ya. Tapi Khadijah ada anak-anak lelaki daripada suami yang terdahulu. Kerana Nabi adalah suami ketiga bagi Khadijah. Ya, jadi Khadijah ada Hind, ada Halah, ya, daripada perkahwinan yang telah lalu. Ya, Hind tu boleh nama lelaki, boleh nama perempuan. Dan dikhabarkan Khadijah ada anak lelaki nama Hind dan anak perempuan nama Hind juga. Dan ada seorang lagi anak lelaki nama Halah. Ya, jadi Hind dengan Halah. Sebab itu Khadijah dipanggil Ummu Hind. Ya, sebab dikatakan Hind tu anak sulungnya. Anak sulung lelaki daripada suami pertama. Ya, An-Nabash, ya, suami pertamanya dipanggil sebagai An-Nabash. Daripada perkahwinan dengan An-Nabash itu dapat Hind. Ya, maka An-Nabash dipanggil Abu Hind, sedangkan apa ni Khadijah dipanggil Ummu Hind. Ya, mak kepada Hind tadi, menunjukkan Hind tu anak sulung Khadijah lah. Kemudian dapat lagi anak yang lain nama Halah. Ya, maknanya Khadijah juga pernah berkahwin dengan Abu Halah, bapa pada Halah tu. Dan mereka ini masuk Islam, ya, memeluk Islam dan membantu Nabi dalam peperangan. Ya, dan salah seorang daripada mereka apa ni Halah, kalau tak salahnya dia terkorban dalam perang Hunain. Ya, jadi maknanya dia pernah apa kita panggil, ya, dia pernah terlibat, ya, dan dikatakan terkorban dalam peperangan tersebut. Ya, kalau maklumat ni betul lah, ya. Kena apa ni cek balik, ya, tapi kalau tak salahnya, ya, dia terkorban dalam peperangan mempertahankan Islam, ya, hidup pada zaman Nabi. Dua-duanya adalah sahabat Nabi, Hind dan juga Halah. Dua-duanya sahabat Nabi, mereka terlibat dalam peperangan mempertahankan Islam. Ya, jadi anak-anak Khadijah pun dapat kelebihan juga, ya. Sebab mereka mempunyai ayah, ya, yang merupakan seorang rasul, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka beriman pula. Itu yang paling penting. Ya, kalau bapa jadi nabi pun tapi anak tak beriman, macam Nabi Nuh kita kata, ya, rugilah. Ya, sehingga terpaksa Nabi Nuh panggil pula, ya bunai yarkab ma'ana, wahai anak, marilah naik atas kapal. Ya, tapi anaknya seorang yang degil. Ya, tak mau dengar dia. Ya, dia kata dia akan cari tempat lain, ya, gunung ataupun bukit yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Ya, ya'simuni minal ma', kononnya bukit tinggi tadi boleh menyelamatkan dia daripada banjir. Dan akhirnya dia tenggelam dalam banjir tersebut, mati dia. Ya, dan dia wakana minal mughraqin, dia termasuk daripada kalangan orang yang lemas. Ya, jadi bila Nabi Nuh kata innahu min ahli, Allah kata apa? Ya, dalam surah Hud, Allah kata innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya anak lelaki kamu tadi tu, walaupun biologically speaking dia adalah anak Nabi Nuh, tetapi dia bukan daripada keluarga Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Apa yang dia buat tu adalah amalan yang tak saleh. Jadi dia tak termasuk. Ya, jadi maknanya kalau nak masuk dalam keluarga Nabi dan Rasul tu, ya, dia mestilah apa kita panggil? Dia mestilah beriman, syarat dia. Kalau tak beriman, dia tidak dianggap sebagai keluarga Nabi. Okey, ya. Jadi anak bongsu Nabi Fatimah sudah ketika kecil. Mereka meninggal ketika kecil, anak lelaki dia. Kesemua anak-anak Nabi meninggal dunia sebelum kewafatan baginda kecuali Fatimah. Maknanya Zainab meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, siapa tadi anak lelaki, Al-Qasim, Abdullah At-Tahir, kemudian siapa lagi, Ibrahim, ya, semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi melihat dan menyaksikan, ya, kecuali Ruqayyah lah, sebab Nabi tak berada di Madinah pada ketika itu. Tapi pada masa Nabi masih hidup, Nabi melalui sangat-sangat getir, ya, sangat-sangat sedih kehilangan orang yang Nabi sayang. Khadijah meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya, antaranya ialah siapa lagi kita panggil, Zainab binti Khuzaimah, salah seorang lagi isteri Nabi juga ketika Nabi masih hidup. Dan 6 daripada 7 anak Nabi. Fatimah saja yang masih hidup ketika Nabi wafat, ya. Itu pun kita kata beliau hidup selama beberapa bulan selepas kewafatan baginda, ya. Ada nota kaki di bawah, meninggal, ya, tidak beberapa lama selepas kewafatan Rasulullah. Mengikut pendapat yang masyhur ialah 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah, ya. Jadi ada nota kakinya di situ, ya. Jadi itu dia punya cerita dia, tuan-tuan, ya. Okey, selesai, ya. Jadi apa kita panggil, ya, sambung dia apa lagi? Apabila Khadijah meninggal, Rasulullah merasa aman, ya, merasa amat sedih. Memanglah, ya, Khadijah ni Nabi kita kata apa kita panggil, ya. Ini you are my everything lah.
Ya, sebab Khadijah ni segala-galanya untuk Nabi. Sayap kanan Nabi, orang pertama masuk Islam, menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan dakwah, mempertahankan Nabi, ya, melahirkan semua anak Nabi kecuali Ibrahim. Maknanya memang everything lah, ya, Khadijah ni. Dia manusia yang tidak ada tolok bandingnya. Sebab tu dia menjadi manusia terbaik, wanita terbaik. Ya, maknanya kalau zaman sebelum Nabi, Maryam, ya, Maryam binti Imran. Kalau zaman Nabi ialah Khadijah binti Khuwailid bin Asad, ya, anak kepada Abdul Uzza, ya, yang merupakan adik-beradik dengan Abdul Manaf. Abdul Uzza, Abdul Manaf dan Abdul Dar. Ini tiga beradik kan, tiga Abdul kita panggil dulu. Ya, mereka ni anak kepada Qusay bin Kilab. Okey, Jadi Khadijah, ya, yang baik hati terhadap Rasulullah, ya, benteng baginda daripada kejahatan orang kafir. Ini disebabkan Khadijah mempunyai kedudukan yang dihormati. Jadi orang tak berani nak usik Nabi, ya. Nabi zaman Khadijah masih hidup, ya, dengan kekayaan dia, Nabi ni termasuk golongan the untouchable. Orang tak berani nak pukul, nak keroyok Nabi, ya. Nak buat benda-benda tak elok tak boleh, ya. Di antara anak Rasulullah yang lain hasil perkahwinan kita dah sebut tadi, ya, ialah Al-Qasim. Oleh itu baginda digelar sebagai Abul Qasim. Ini kita dah tahu dah. Abdullah juga adalah anak baginda, beliau digelar sebagai At-Tayyib ataupun, ya, At-Tahir. Abdullah At-Tayyib ataupun Abdullah At-Tahir. Ya, ada nota kaki. Ini kerana Al-Qasim adalah anak sulung Nabi. Anak baginda berdasarkan susunan ialah Al-Qasim. Kalau di sini kita tengok, ya, penulis kitab kita, ya, Syekh Muhammad Khudri Beg, ya, dan kita panggil, dia punya tahqiq dia. Editing kitab ni dibuat oleh Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Beliau telah buat nota kaki di bawah ni, ya. Dia kata susunan anak Nabi Al-Qasim dulu. Dia tak kata Zainab dulu. Ya, ni salah satu daripada bukti mengatakan, sebahagian para ulama sirah mengatakan anak sulung Nabi lelaki bukan perempuan. Al-Qasim dulu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, ya. Kesemua mereka dilahirkan oleh Khadijah dan dilahirkan sebelum dilantik menjadi Rasul. Kemudian Khadijah melahirkan Abdullah At-Tahir, seorang yang baik dan bersih. Ini, ya, kerana Abdullah dilahirkan pada zaman Islam. Ya, jadi Nabi ada 6 anak dengan Khadijah, 5 lahir sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Maknanya masih lagi zaman jahiliah. Tapi setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, Khadijah lahirkan seorang lagi. Namanya ialah Abdullah At-Tayyib ataupun At-Tahir, ya. Selepas itu Rasulullah dikurniakan Ibrahim hasil perkahwinan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Cuma sebahagian besar para ulama kata tidak berkahwin. Ia hanya seorang hamba sahaya, dan hamba sahaya boleh diperlakukan macam isteri. Itu kita dah cerita panjang lah, ya. Okey tuan-tuan, itu nota kaki tadi, ya. Jadi perkahwinan dengan Saudah, ya, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Pada bulan kematian Khadijah, Rasulullah berkahwin dengan Saudah. Sebahagian kata bukan, sebab dia sebulan. Jadi kalau Khadijah meninggal awal Ramadan, jadi Nabi tak berkahwin pada Ramadan juga, Nabi berkahwin pada bulan Syawal. Lebih kurang sebulan, 30 hari selepas tu, ya. Roughly lah. Selepas beliau kematian suami dia, maknanya Saudah juga seorang janda, pernah berkahwin, ya. Dia berkahwin dengan sepupunya, yakni Sakran ataupun As-Sakran bin Amru. Saudah beriman dengan Allah dan Rasul dan terpaksa berhadapan dengan kaum keluarga dan bani, ya, anak-anak saudaranya. Beliau berhijrah bersama-sama dengan suaminya ke Habasyah semasa hijrah yang kedua demi menjaga agamanya, ya. Jadi kali kedua hijrah ke Habasyah ada 2 kali sahabat Nabi. Kali kedua dia ikut. Sekembalinya mereka daripada hijrah, suaminya meninggal dunia. Maknanya suami dia meninggal bukan di Habasyah, bukan di Eritrea, Ethiopia, tapi di Mekah. Tidak ada tindakan yang paling baik yang perlu dilakukan oleh Nabi kepada lelaki yang beriman dengannya selain daripada mengahwini bekas isterinya. Inilah yang dibuat oleh para sahabat, ya. Contoh macam Nabi lah, ya. Ketika Hafsah kehilangan suaminya, kita panggil, ya, cedera parah dalam perang Badar dan bawa kepada kematian, Nabi ambil, ya, balu kepada lelaki tadi, ya, yakni menantu Saidina Umar, ya. Nabi ambil anak Saidina Umar, yakni Hafsah sebagai isteri, ya. Begitu juga yang berlaku kepada Ummu Salamah setelah suaminya meninggal, cedera parah dalam perang Uhud, kemudian cedera lagi, bawa kepada kematian dia, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah ataupun Hind. Begitu juga Zainab binti Khuzaimah, ya, yang syahid dalam perang Uhud, ya. Suaminya ialah Abdullah bin Jahash, ya, Nabi punya sepupu. Abdullah bin Jahash sepupu Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Meninggal Abdullah bin Jahash dalam perang Uhud, ya. Isterinya Zainab binti Khuzaimah jadi balu.
Habis iddahnya Nabi kahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Macam itulah, ya. Begitu juga ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal. Ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal, ya, maka siapa isterinya? Ya, isterinya ialah Asma binti Umais. Dikahwini, habis pada iddah dikahwini oleh Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pula meninggal. Ya, siapa pula kahwin dengan apa? Dengan Asma binti Umais. Sayyidina Ali pula kahwin. Ya, walhal Sayyidina Ali itu, ya, dengan Asma itu adalah merupakan kakak ipar kepada Sayyidina Ali. Ya, sebab Asma kahwin dengan Ja'far. Ja'far tu abang Ali. Ya, tapi Ali tak kahwin teruslah dengan Asma, ya. Sebab apa? Sebab apa ni, Abu Bakar ada, ya, Abu Bakar yang ambil sebagai isteri. Tapi setelah Abu Bakar meninggal, maka Ali pula ambil kakak ipar dia sebagai isterinya. Jadi maknanya ini juga, ya, bukti mengatakan bahawa sebahagian sahabat Nabi juga berkahwin dengan balu yang terkorban dalam peperangan. Itu juga yang berlaku pada Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam sebagai contoh, ya, dan sahabat-sahabat lain yang mereka ini kebanyakannya mengikut apa ni, sunnah, ya, ataupun apa kita panggil, kebiasaan yang telah digariskan, ya, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak jaga agama mereka, ya. Jadi sudah tentu apa ni, paragraf yang terakhir pada muka surat 88 tu, tidak ada tindakan yang paling baik yang perlu dilakukan oleh Rasulullah kepada lelaki yang beriman dengannya selain daripada mengahwini bekas isterinya, balunya, ya. Sekiranya baginda menyerahkan Saudah kepada kaumnya yang keras hati dan membenci Islam, sudah tentu mereka akan melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan, ya, apa ni, Saudah keluar agama, ya. Disebabkan Saudah mempunyai keturunan yang mulia di kalangan kaumnya, ini menghalangnya daripada berkahwin dengan lelaki yang mempunyai keturunan dan kedudukannya lebih rendah daripadanya. Ini masyarakat Arab Quraisy lah, ya. Jadi mereka ni sebahagian, kalau kita tengok, ya, mereka apa ni, berkahwin sesama kabilah yang mulia macam Nabi sebagai contoh, ya. Nabi tak ada harta, miskin, ya. Tapi Nabi mulia sebab Nabi daripada Bani Hashim. Daripada Bani Hashim mana daripada Bani Abdul Muttalib, ya. Khadijah pula banyak harta, dan Khadijah datang daripada Bani Asad, ya, ataupun Bani Abdul Uzza, ya. Jadi dari segi kedudukan, Bani Hashim lebih tinggi daripada Bani Abdul Uzza, ya. Jadi apabila Khadijah yang kaya raya berkahwin dengan Nabi, tak ada masalah, ya, sebab keluarga Nabi Bani Hashim jauh lebih mulia daripada Bani Asad, ya, keluarga apa ni, Khadijah, walaupun Khadijah lebih kaya dari segi harta, ya. Macam tu kedudukan dia, tuan-tuan. Kemudian berkahwin dengan isteri yang ketiga, dengan Aisyah, ya, selepas sebulan berkahwin dengan Saudah. Jadi yang ini ada pertikaian. Para ulama kata bukan sebulan, kerana perkahwinan Nabi dengan Aisyah ialah ketika Nabi nak hijrah dah, lebih kurang setahun kita sebut tadi, ya. Bukan sebulan, ya. Sebab tak ada keperluan Nabi kahwin dengan Aisyah pada waktu tersebut. Tapi ketika Nabi nak berhijrah, ya, mana setahun selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku 3 tahun sebelum hijrah, ya. Isra' Mi'raj berlaku selepas kewafatan Khadijah, selepas perkahwinan Nabi dengan Saudah berlaku Isra' Mi'raj, ya. Dan kita tahu, ya, Isra' Mi'raj itu titik mula apa ni, solat 5 waktu, ya. Dan apa ni, ada notis di situ bahawasanya Nabi akan berhijrah ke negeri Madinah. Nabi sudah tahu Yasrib itu adalah tempat hijrah baginda, destinasi Nabi, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi merancang dengan Abu Bakar untuk berhijrah, ya. Abu Bakar sudah menyediakan unta untuk dibawa hijrah, ya. Abu Bakar sudah menyediakan, mereka sudah membincangkan tentang strategi yang perlu diambil, ya. Macam mana planning mereka, ya, untuk berhijrah. Mereka sudah merancang. Jadi oleh kerana itu ketika Allah memberikan lampu hijau untuk Nabi berhijrah, ya, tak ada banyak yang perlu dibuat lagi. Nabi hanya notify apa ni, Abu Bakar pada waktu pada waktu Qailulah, orang tidur. Masa tu Nabi pergi rumah Abu Bakar pada waktu siang, dan malam tu selepas Isyak Nabi keluar, dan mereka pun bertolak, bersembunyi, ya, selama 3 hari 3 malam di mana, di Gua Saur, ya. Selepas tu barulah mereka berhijrah menggunakan kenderaan yang sudah dibeli dan sudah dijaga, ya, oleh Abu Bakar. Berkahwin dengan Aisyah, tuan-tuan. Jadi selepas sebulan tu tak tepat, ya. Jadi 2 tahun selepas tu, ya. Mana setahun sebelum hijrah. Sebab ketika Nabi kehilangan Khadijah, Nabi umur 50. Ketika hijrah umur 53, mana ada 3 tahun, ya. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun
apa ni, pada apa kita panggil tahun depannya, maknanya mungkin tahun yang ke, kalau mana tak 51 lah. Ya, 51 tu berlaku peristiwa apa? Peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj kebanyakan orang menganggap dia berlaku pada bulan Rejab. Ketika Khadijah meninggal sudah bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah lepas bulan apa? Bulan Rejab. Jadi sudah tentu peristiwa Isra' Mi'raj tidak boleh berlaku tahun yang sama dengan kewafatan Khadijah. Tidak boleh berlaku pada tahun yang sama pada tahun Nabi berkahwin dengan Saudah. Ya, dia sudah tentu berlaku the following year, tahun depannya. Jadi kalau tahun depan lebih kurang 2 tahun lah. Lebih kurang 2 tahun, ya. Jadi pada ketika itu Nabi sudah membuat persiapan lah, ya, untuk hijrah. Setahun lepas tu, mana setahun sebelum hijrah, baru Nabi berkahwin dengan dengan Aisyah. Kerana Nabi kerap berulang-alik ke rumah Abu Bakar. Kadang-kadang Abu Bakar naik sini tidak ada di rumah. Jadi dia boleh menimbulkan fitnah lah. Takkan Nabi bersama dengan Aisyah semata-mata, ya. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara tersebut, maka Allah perintah Nabi untuk mengahwini Aisyah supaya terhindar daripada sebarang fitnah. Boleh, selepas sebulan berkahwin, kita betulkan lah, ya. Selepas 2 tahun berkahwin dengan Saudah, ya, Rasulullah mengahwini Aisyah. Ketika itu umurnya sudah sampai 7 tahun. Ini pun kita kena betulkan. Ya, kita dah sebut dah. Ya, memang dalam Sahih Bukhari ada disebut umur Aisyah ialah pada 6 tahun, ya. Sebenarnya bukan 6, 16 tahun. Sebab hadis itu diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah seorang perawi yang siqah. Kalau kita belajar ilmu rijal hadis, ya, ilmu narrator sabda hadis, Hisham bin Urwah adalah anak kepada Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair abang ipar Aisyah. Anak dia Urwah adalah anak angkat kepada Aisyah. Ya, beliau telah diambil sebagai anak angkat selepas Nabi wafat. Sebab Urwah ni dia lahir pada tahun yang ke-22 Hijrah. Nabi wafat tahun 11. Mana 11 tahun lepas tu. Jadi Nabi hanya mengambil Abdullah bin Az-Zubair sebagai anak angkat, tapi Nabi tak ambil Urwah sebab Urwah tak sempat hidup zaman Nabi. Ya. Jadi Urwah ni jadi ulama besar, dan anak dia bila Urwah berkahwin, dia ada dapat anak namanya Hisham bin Urwah, juga ulama besar. Masalah dengan Hisham bin Urwah ni ialah berlaku berlaku ikhtilat, ya. Bukan tagayyur saja. Dan kalau kita belajar ilmu hadis, dia ada 2 istilah, ya. Ada para ulama hadis sebahagian mereka tagayyur, maknanya ada berlaku pertukaran riwayat dia tu. Tagayyur ni tidak dianggap sebagai masalah yang terlalu besar, ya. Tapi kalau ikhtilat, mana bertukar, ya, dia punya periwayatan tadi, ya, dari segi tahun, dari segi orang yang terlibat, ya, venue dia dan sebagainya. Tu ada ada kesilapan nanti. Jadi oleh kerana Hisham bin Urwah ini disebut, ya, oleh imam ya, antaranya oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Ya, ini salah satu kitab besar yang menceritakan tentang tokoh-tokoh para sahabat. Ya, kalau kita tengok dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, ya. Al-Isabah tu cerita pasal sahabat-sahabat Nabi juga. Ya, ada 8 jilid semua, ya. 7 jilid kitab, 1 jilid dia punya faharis dia, ya, dia punya table of content dia, ya. Jadi kita akan tengok tak ada komen banyak sangat Ibnu Hajar terhadap Hisham bin Urwah, ya, tetapi kalau kita tengok Siyar A'lamin Nubala, dan kita pun boleh baca dalam kitab ringkasan dia Nuzhatul Fudala, ya, lebih ringkas lah, ya. Jadi kita boleh tengok memang Al-Imam Az-Zahabi ada buat komen, ya, tentang apa yang berlaku kepada Hisham bin Urwah. Ni technicalities lah dalam hadis, tapi Ustaz sebut secara secara umum saja supaya paling kurang tuan-tuan tahu, ya, berlaku ikhtilat. Sebab Hisham bin Urwah cerita tentang Aisyah kahwin dengan Nabi pada usia 6 tahun itu setelah dia berhijrah ke Iraq. Semasa dia berada di Mekah, di Madinah, dia tidak pernah riwayat hadis yang sama. Kalau katalah dia pernah riwayat hadis yang sama di Madinah dan diriwayat sekali lagi di Iraq, tak ada masalah, ya. Masalahnya dia tak riwayat di Mekah, di Madinah, sedangkan dia hidup di Madinah tu sepanjang usia dia. Ya, sebahagian besar daripada usianya dihabiskan di Madinah. Pada usianya lebih kurang 70 tahun, ya. Pada ketika itu dikatakan dia sudah diuji oleh Allah dengan satu dengan penyakit nyanyuk. Ya, jadi maknanya sudah berlaku ikhtilat pada hafalan dia.
Pada ketika itulah dia meriwayatkan hadis bahawasanya Aisyah berkahwin dengan Nabi pada usia 6 tahun, sedangkan 16 tahun. Seperti mana kata Asma binti Abi Bakar. Asma ni kakak pada Aisyah. Sebab Asma terlibat dalam peristiwa hijrah. Dia yang hantar makanan kepada Nabi, yang pada masa itu bersembunyi di Gua Sur bersama dengan ayahnya Abu Bakar. Jadi ketika orang tanya pada Asma, ketika kamu membantu memberi makan, bawa makanan kepada Nabi, berapa usia kamu ketika hijrah? Asma kata, aku sedang mengandung pada saat itu. Mana nak lahirkan anak dia Abdullah bin Az-Zubair. Pada usia 27 tahun. Dan orang tanya, berapa beza kamu dengan Aisyah? Kami beza 10 tahun. Jadi betul tak kalau semasa hijrah Aisyah umur 17? Betul. Dan ketika kahwin setahun sebelum tu 16? Betul. Jadi bukan 6 tahun tapi 16 tahun. Sebab itu Aisyah terlibat dalam perang Badar. Kerana orang lelaki yang berusia bawah 17 tahun pun Nabi tak pernah akan terlibat dalam peperangan. Ini kan pula perempuan yang berusia bawah daripada 17 tahun. Jadi berapa usia Aisyah ketika perang Badar? Kalau ketika hijrah umur Aisyah ialah 17 tahun, perang Badar berlaku tahun 2 hijrah. Maknanya umur Aisyah lebih kurang 18 nak masuk 19 tahun. Layak tak dia terlibat dalam perang Badar? Walaupun dia tidak berada di barisan depan. Dia bukan frontliners. Tapi dia di barisan belakang. Dialah yang menyediakan makanan, minuman, merawat tentera yang cedera dan sebagainya. Itu dia punya apa kita panggil kita punya analisis berdasar kepada apa yang telah dibuat oleh para ulama hadis. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan perbincangan yang lebih panjang melalui apa kita panggil website Darul Kausar. Darul Kausar ni adalah salah satu pusat pengajian hadis yang diasaskan oleh Maulana Asri di Kubang Krian, dekat dengan kampus USM Kubang Krian, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh masuk website dia, tuan-tuan boleh tengok perbincangan yang lebih panjang tentang usia Aisyah, seperti mana yang telah disebut dikutip daripada hadis-hadis Nabi dan kitab-kitab muktabar para ulama. Yang saya bagi tadi hanya sebagai sedikit asas saja. Paling kurang tuan-tuan tahu. Jangan lupa ketika orang tanya pada Asma, berapa usia kamu ketika hijrah? Asma kata 27 tahun. Orang tanya lagi, berapa beza kamu dengan adik kamu Aisyah? Dia kata 10 tahun. Jadi maknanya ketika hijrah Aisyah umur 17. Boleh tak kita percaya apa yang Asma cakap? Sudah tentu. Sebab Asma adalah kakak pada Aisyah. Dan Asma lahir 10 tahun sebelum dia. Asma melihat kelahiran Aisyah. Asma melihat Aisyah membesar, dan dia tahulah pada usia berapa Nabi kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia. Okey. Sikit lagi tuan-tuan kita baca tentang Aisyah tadi. Jadi Rasulullah mengahwini Aisyah. Ketika itu umurnya tidak sampai 17 tahun, kena tambah. Ataupun lebih tepat 16 tahun. 17 tu hijrah. Jadi tuan-tuan kena betulkan. Jadi bukan 7 tahun, tetapi 16 tahun. Rasulullah tidak mengahwini seseorang pun anak dara selain daripada beliau. Ini betul. Semua isteri Nabi adalah balu. Adalah mereka yang pernah berkahwin, maknanya janda lah. Statusnya janda. Yang bukan janda seorang saja, anak pada Abu Bakar, yakni Aisyah. Jadi beliau tinggal bersama ketika di Madinah, mengenai Saudah baginda tinggal bersamanya ketika di Mekah. Sebenarnya di Madinah pun Saudah ada dibuat bilik. Jadi Saudah dan juga Aisyah, kedua-duanya ada bilik yang dibina bersebelahan dengan Raudah Masjid Nabawi. Tu kalau nanti kita cerita Madinah, kita akan cerita lebih detail. Selepas sebulan kematian Khadijah, bapa saudara Rasulullah Abu Talib pula meninggal dunia. Jadi kalau kita tengok dalam Syekh Mubarak Furi, Abu Talib meninggal dulu. Jadi ini mengapa benda-benda ni boleh berlaku, tuan-tuan? Tak konsisten periwayatan yang dibuat oleh para ulama, kerana tak ada documentation. Jadi yang lebih cenderung para ulama, kalau kita tengok, mengatakan Abu Talib meninggal dulu. Abu Talib meninggal 3 hari sebelum Khadijah. Jadi maknanya kemungkinan besar Abu Talib meninggal pada awal Ramadan. Kemudian barulah Khadijah meninggal. Juga ada yang mengatakan Abu Talib meninggal pada hujung Sya'ban, dan Khadijah meninggal pada awal Ramadan. Beza 3 hari. Sebahagian pendapat mengatakan antaranya yang disebut oleh Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya The Seal Nectar. Jadi ada banyak rujukan lah, tuan-tuan. Tapi tak apa, tuan-tuan ikut kelas ni pun Ustaz dah sebut dia punya rujukan-rujukan dia.
Ya, okey, selesai di situ. Abu Talib berperanan mempertahankan baginda daripada penyiksaan musuh-musuh. Memang selama ni yang mempertahankan Nabi dari segi politik ialah Abu Talib. Sebab orang segan dengan Abu Talib. Sebab tu Nabi untouchable. Ya, dari segi ekonomi pula, ya, ialah apa ni, Khadijah. Ya, sebab tu ketika wafatnya kedua-dua tokoh tadi, ya, meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, ya, apa ni, diikuti dengan meninggalnya Khadijah, maka dakwah Nabi mendapat tentangan yang cukup hebat. Mereka sudah berani untuk mengenakan tindakan fizikal kepada Nabi, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kita kata sampai ke peringkat mereka mengambil tindakan fizikal tu, ya. Buat benda-benda yang tak senonoh. Letak apa ni, apa kita panggil, najis, ya. Perut unta sebagai contoh di belakang Nabi ketika Nabi sedang sujud, Nabi sedang solat menghadap Kaabah. Ya. Jadi walaupun Abu Talib tidak membohongi apa yang dibawa oleh Rasulullah, malah meyakini kebenaran, tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadat. Dia tak sebut, dia tak lafaz. Dalam hati itu kerja Allah. Allah menurunkan firman-Nya. Ya, Al-Qasas ayat 56 juga. Tadi kita baca ayat Al-Qasas 52 55. Ya, ni sambung dia. Al-Qasas 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya, ya, Allah la tahdi man ahbabta. Ya, Allah tidak memberi apa, engkau tidak boleh memberi hidayah. Engkau tidak boleh apa, apa kita panggil, ya, menunjuk jalan kepada orang yang engkau sayang, ya. Maknanya Nabi boleh menunjuk jalan, maknanya sekadar untuk berdakwah boleh. Tapi untuk menentukan dia masuk Islam, untuk menentukan dia beriman, itu bukan kerja Nabi. Nabi hanya berdakwah saja. Wa ma 'alaika illal balagh. Muhammad, yang tanggungjawab engkau adalah balagh saja. Balagh maknanya tabligh, menyampaikan. Ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, Allah bagi hidayah pada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang tahu siapa yang muhtadin, yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi cerita apa ni, Abu Talib, ya, mendapat siksaan paling ringan dipakaikan dengan terompah ahli neraka tu sabit dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, jadi maknanya siksa yang dirasai oleh Abu Talib tu yang antara yang paling ringan. Ya, dipakaikan dengan terompah ahli neraka. Maknanya dia tidak berada di neraka Jahanam. Ya, neraka Jahanam tu neraka yang dia hanya check in, tak ada check out. Ya, yadkhuluna fiha, mereka masuk, khalidina fiha abada, mereka masuk dalam neraka Jahanam itu selama-lamanya. Ya, tapi neraka lain, neraka Sakhar, neraka Wail dan sebagainya, ini neraka yang ada peluang untuk keluar. Ya, jadi sebab tu ada yang bincang, ada kemungkinan tak Abu Talib ni dikeluarkan daripada neraka? Memang ada kemungkinan, tuan-tuan. Kerana ia berada di tempat yang paling cetek. Kalau orang lain yang berada di neraka lain pun ada peluang untuk keluar setelah habis siksaan dia, ini kan pula Abu Talib, ya. Tapi itu bukan cerita untuk kita menentukan lah. Ni kalau ada orang tanya, ya, kita respon lah secara demikian. Okey, selesai di situ. Walau bagaimanapun, disebabkan jasanya yang besar terhadap Rasulullah, kita mengharapkan Allah meringankan azabnya. Amin ya Rabb. Ya. Terdapat hikmah yang jelas hasil daripada Abu Talib. Ya, hasil daripada Abu Talib dan kebanyakan kaum keluarga Rasulullah tidak memeluk Islam. Ya, mengapa? Ini kerana sekiranya mereka segera menyahut seruan, ya, Rasulullah, sudah tentu orang ramai akan berkata mereka adalah kaum yang mencari kedudukan dan kebanggaan yang belum diperolehi. Jadi mereka akan kata, alah, memanglah keluarganya masuk Islam sebab mereka nak cari kemuliaan. Ya, mereka nak cari kedudukan. Oleh sebab itu mereka mendakwa perkara yang direka-reka. Jadi kalau family sendiri yang sokong, orang kata, alah, keluarga dia, ya, mestilah dia sokong anak beranak dia. Ya, orang kata begitu. Tetapi apabila para penentang mendapati bahawa pengikut baginda ialah orang asing, ya, Bilal bin Rabah orang asing, ya, dan juga sahabat-sahabat lain, Zaid bin Harisah orang asing, ya, dan sebahagian daripada yang masuk Islam ni bukan daripada keluarga Nabi. Kalau keluarga bapa Nabi, Bani Hashim, ya, ataupun Bani Al-Muttalib. Kalau keluarga mak Nabi ialah daripada Bani Zuhrah, ya, Az-Zuhri, ya. Sebab tu kalau apa kita panggil, kalau Abdul Rahman bin Auf sebagai contoh, ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas, kedua-duanya daripada Bani Zuhri, ya, daripada keluarga mak Nabi. Ya, kalau mereka memeluk Islam, tak pelik. Ali memeluk Islam, tak pelik. Hamzah memeluk Islam, tak pelik, kerana mereka daripada Bani Hashim. Ya, tetapi Umar daripada Bani Adi, Abu Bakar daripada apa kita panggil, ya, daripada Bani Taim, At-Taimi, ya.
Ada yang datang daripada Bani Makhzum sebagai contoh, Khalid bin Al-Walid, ya, daripada Bani Makhzum, ya. Ada yang datang daripada Bani Saham, Osman bin Maz'un sebagai contoh, ya. Nanti Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi kalau mereka ini yang datang daripada musuh-musuh Bani Hashim, ya, menerima Islam, itu satu keluar biasaan, ya. Salman Al-Farisi sebagai contoh, Suhaib Ar-Rumi sebagai contoh, ya. Jadi mereka ini datang daripada orang yang bukan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi kalau kita tengok, ya, kadang-kadang daripada kalangan kaum yang memusuhi Nabi, memang betul, Osman bin Affan daripada Bani Umayyah, maka mereka tidak mempunyai sebarang hujah untuk ditegakkan. Apa nak cakap? Ini bukan keluarga Nabi. Kalau keluarga kita kata bias, tapi ini bukan keluarga, ya. Ini hanyalah dakwaan-dakwaan bohong yang ada di kedepankan ketika berhadapan dengan hujah dan bukti yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dakwaan tersebut ialah baginda seorang tukang sihir. Mereka kata Nabi tukang sihir pula, yang memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Sebab ada suami masuk Islam, isteri tak mau masuk. Macam Abu Bakar masuk Islam, isteri tak masuk, ya, isterinya Qutailah tak masuk. Walaupun salah seorang isteri dia, yakni Ummu Ruman, mak Aisyah masuk, tapi ada isteri yang tak masuk, ya. Begitu juga dengan apa kita panggil, ya, dengan contoh Zainab masuk Islam, suaminya tak nak masuk, ya. Jadi Ruqayyah masuk Islam, Utbah tak nak masuk, tapi akhirnya apa berlaku? Utbah masuk Islam, ya. Abul As, suami pada Zainab, akhirnya masuk Islam dan mereka hidup bersama balik, ya, sebagai seorang suami isteri, ya, sebagai sepasang suami isteri. Jadi maknanya Nabi bukan ahli sihir, ya, memisahkan antara suami dan isteri, anak dan bapa, bukan, ya. Rasulullah menamakan tahun kematian isteri dan bapa saudaranya dengan nama tahun kesedihan. Apabila Abu Talib meninggal dunia, baginda diperlakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, apa yang mereka tidak sanggup lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Dulu Abu Talib lah yang mempertahankan Nabi, ya. Penyiksaan tersebut semakin hebat sehingga ke peringkat mereka menaburkan tanah ke atas kepala baginda ketika baginda berjalan dan meletakkan, ya, najis kambing, ya, ke tubuh badan Rasulullah ketika baginda sedang solat. Ini mereka buat, tuan-tuan, ya, tabur tanah, tabur tai kambing, letak perut unta yang busuk, ya. Pada suatu hari orang-orang kafir bergantung kepada tubuh Rasulullah dan menarik-narik baginda sambil berkata, kamulah yang ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak sebagai satu tuhan. Memanglah, ya, mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, mereka sembah Isaf, ya, mereka sembah Na'ilah, ada berapa banyak lagi, ya, tuhan-tuhan yang mereka sembah. Tapi Nabi ajak mereka menyembah Tuhan yang esa saja, ya. Jadi mereka bergantung pada tubuh Nabi, pada pakaian Nabi. Tidak ada seorang Muslim pun yang berani mempertahankan baginda disebabkan mereka ketika itu berada dalam keadaan lemah. Memanglah, kecuali Abu Bakar. Beliau datang dan berkata, apakah kamu ingin membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah? Ya, jadi maknanya Abu Bakar yang mempertahankan dia. Kemudian ada nota kaki di bawah, permusuhan tidak berlaku antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, ya. Disebut sepatutnya pengarang menggunakan perkataan saingan, ya. Jadi mereka bersaing sebenarnya, ya. Memanglah kemudian nanti kita kata berlaku peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Ali daripada Bani Hashim, Muawiyah daripada Bani Umayyah, ya. Perkataan ini dirujuk kepada zaman jahiliyah, yakni ketika kedudukan Bani Hashim lebih rendah daripada kedudukan Bani Umayyah, dan kemudian kemasyarakatan dan kebendaan mereka tidak dapat menandingi apa yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Memanglah Bani Umayyah ni lebih kaya lah kalau nak banding dengan dia punya saingan dia, rival dia, yakni Bani Hashim. Bani Umayyah tu dianggap lebih berjaya, ya. Tapi akhirnya Bani Hashim yang diangkat oleh Allah, ya, bukannya Bani Umayyah, ya. Itu kalau kita boleh detailkan lah, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita sampai di sini. Kita tandakan muka surat yang ke-89 selesai, ya. 89 selesai. Hari ini 26, ya, 26 hari bulan, ya, 26 hari bulan berapa hari ni? 26 hari bulan 5, ya. Selesai hari ni, insyaAllah. 26 bulan 5 selesai. Jadi insyaAllah akan datang, ya, kita sambung berhijrah ke Taif, ya. Akan datang insyaAllah, ya, bab baru. Jadi sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Kalau ada soalan silakan. Tak ada, ya, tak ada soalan. Jadi kalau tak ada soalan, nanti mungkin ada tuan-tuan tengok balik, ya, rakaman video ni, mungkin ada soalan, boleh WhatsApp saja, ya, ataupun boleh tanya pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat, ya, bagi yang berpuasa sunat hari putih, ya.
Mudah-mudahan Allah memberkati dan memberi ganjaran yang besar kepada amalan kita. Di samping dapat puasa Syawal, ya, kita juga berpuasa pada hari putih, ya. Semalam 13 hari bulan, hari ni 14 Syawal, esok 15 insya-Allah, ya. Masih ada satu hari lagi, ya. Dan jangan lupa, ya, malam ni kita ada salah satu daripada sunnah yang biasa Nabi buat, yang ni solat sunat gerhana. InsyaAllah malam ni kita boleh lakukan, ya. Kita boleh tengok gerhana bulan pada malam ni. Dan Alhamdulillah kita berada pada hari putih, maknanya bulan penuh, ya. Hari putih ni bulan penuh, ya, full moon. Jadi kita boleh nampak lebih jelas lah, mudah-mudahan. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.